Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Diharap Waalaikumsalam, semua Doktor. berada dalam keadaan sihat Waalaikumsalam. sejahtera. Waalaikumsalam, Doktor. Waalaikumsalam, doktor. Sekarang ni kita dah berada di minggu ke-9. Minggu ke-9 ada beberapa perkara lah saya ingin maklumkan kepada semua. Okey, terima kasih kepada betul kelas dah masuk kehadiran. So jangan lupa isi kehadiran. So, kehadiran ni tiap minggu saya ingatkan kepada semua sebab kita supaya isi kehadiran sebab kita ada audit kehadiran pada minggu ni. Saya jadi tengah buat laporan kehadiran dan siapa nama yang tak hadir ataupun tak isi kehadiran selama 3 kali berturut-turut tanpa alasan, tanpa sebab yang munasabah, maka nama dia akan diangkat lah ke balik akademik syarat universiti . Jadi sebab itulah saya selalu ingatkan kepada semua supaya isi kehadiran. Tengok ketua kelas kita memang committed, dia tiap-tiap minggu dia buat link kehadiran, dia buat Google Form supaya kita semua boleh isi dan selamatlah kehadiran . Okey, untuk minggu ni kita akan teruskan dengan kuliah kita iaitu topik perlembagaan. Tapi sebelum tu kita nak tengok dulu berkenaan dengan keputusan kuis dan juga tugasan berkumpulan . So kita tengok dengan tugasan kuis. Saya tengok dalam sistem setakat ini semua seramai 100. Sekejap. Kelas kita ada 122 orang. Alhamdulillah semua okey lah, kuis semua dah submit. Dan saya nak tanya, ada apa-apa, siapa ada masalah tak tentang kuis? Boleh terus beritahu lah. Tengok, maka kuis pun saya rasa okey lah semua. Kalau ada apa-apa masalah berkenaan kuis, terus bagi tahu. Saya check terus. Okey tak ada masalah. Okey, seterusnya berkenaan dengan tugasan berkumpulan. Tugasan berkumpulan, saya cek setakat ni, kumpulan ada masalah tak untuk tugasan? Nak submit tugasan ada masalah tak? Terima kasih. Okay, setakat ni ada satu kumpulan sahaja yang submit iaitu kumpulan 4. Hanya satu kumpulan sahaja yang submit iaitu kumpulan 4. Ada banyak lagi maksudnya ada dalam kita ada mungkin dalam 11 kumpulan. Kita ada berapa kumpulan ketua kelas? Ada berapa kumpulan ketua kelas ni? So kena ingat deadline untuk submit tugasan berkumpulan adalah pada 19 hari bulan. Hari ni kita dah 16 hari bulan, 16, 17, 18, 19, ada 3 hari lagi ya. So 3 hari lagi deadline untuk kamu submit tugasan berkumpulan. So kena take note lah ketua-ketua kumpulan supaya kamu submit, jangan submit lebih pada deadline. So kalau lebih dari deadline, sistem dah tutup, kamu nanti kena potong markah lah. Kena potong markah . So dalam hari ini atau esok kena submit lah. Kena submit tugasan kumpulan. So ketua kumpulan kena ingatkan lah. Ahli-ahli kumpulan kena ingatkan ketua kumpulan supaya submit tugasan berkumpulan dalam tapak yang saya sediakan. Ikut nombor kumpulan. So dalam kumpulan tapak C, lepas tu ada nombor kumpulan pula. Ikut nombor kumpulan kamu lah. Kalau kumpulan 1, nombor 1. Okey ada apa-apa soalan berkenaan dengan tugasan berkumpulan? Boleh bertanya terus. Tiada. Faham semua? Okey, kalau tiada apa-apa kita teruskan dengan kuliah kita pada minggu ini iaitu topik perlembagaan. So dalam topik perlembagaan ni kita akan belajar berkenaan dengan masuk perlembagaan, definisi perlembagaan, macam mana proses untuk perlembagaan untuk untuk
membentuk perlembagaan dalam negara Malaysia, daripada perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, perlembagaan Malaysia sampailah ke perlembagaan Malaysia. Kita akan tengok proses dia. Lepas tu kita akan tengok juga berkenaan dengan pindaan perlembagaan dan contoh-contoh pindaan yang telah berlaku terhadap perlembagaan. Lepas tu kita akan tengok konsep ketertinggian perlembagaan, dan juga kita akan tengok berkenaan dengan unsur tradisi dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia yang ada sehingga hari ini ya. Tia, nak tanya apa tu? Boleh bertanya? Doktor, saya tak tahu sebab rumah saya Bising. Okey, cepat. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya lah sebelum kita teruskan. Okay, sebelum kita tunggu soalan daripada Tia, kita share slide. Dan slide animasi tu nak send PDF atau share link Google Drive saja. Kalau slide kamu ada animasi, kamu kena send PowerPoint lah. Send PowerPoint. Kalau tak berat, kamu send PowerPoint saja. Kalau berat slide kamu tu, kamu kena send link lah. Tapi kalau tak ada animasi, tak ada music ke apa, kamu boleh convertkan dalam PDF, terus send PDF. PDF lagi senang lah saya nak buka. Kalau kamu send melalui link, nak buka MyGuru satu hal, dengan MyGuru ni dia lembab sikit. Lepas tu nak buka link tu pula satu hal. Dan saya nak ingatkan kamu, kalau submit link, kamu submit melalui link Google Drive, kena make sure kamu punya setting Google Drive tu kena open lah, jangan private. Nanti kalau private saya tak boleh buka dan saya tak boleh bagi markah kepada kamu. Kena make sure ketua kumpulan, kalau submit link, kena make sure Google Drive kamu tu public, open, supaya saya boleh tengok akses kamu punya tugasan tersebut. Okey ke? Dia faham ke? Faham lah. Alright, ada lagi soalan nak tanya? Doktor, maaf tak dapat respon tadi doktor. Tengah hujan doktor, line slow. Oh, okey. Alright. Sini pun hujan juga ni. Tapi stable kok internet saya ni. Setakat ni lah. Okey, tak ada apa-apa nak tanya? Alright, kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita teruskan dengan kuliah kita pada minggu ni. Dan saya nak ingatkan sekali lagi ya, deadline untuk submit tugasan berkumpulan adalah pada 19 hari bulan, pukul 12, pukul 11.59 malam kalau tak salah. So kena make sure, kena submit sebelum deadline dalam tapak yang saya sediakan. Dan juga ketua kumpulan kena make sure lah ahli-ahli kumpulan semua ada dalam tugasan kumpulan kamu, dan juga nama metrik yang betul. So kena make sure ketua kumpulan submit dalam tapak yang betul lah. Okay ya, kalau tak ada apa-apa kita teruskan dengan kuliah kita, iaitu Perlembagaan Malaysia. Okay, so kita dah berada pada minggu ke-9. So minggu depan kamu akan cuti lah. Kamu akan cuti seminggu. Dan nanti kita akan jumpa pada minggu sekali lagi lah untuk teruskan dengan topik-topik yang seterusnya. Okey, bentuk-bentuk perlembagaan am. Perlembagaan ni terbahagi kepada dua, iaitu bertulis dan tidak bertulis lah. Perlembagaan bertulis merupakan satu bentuk perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu dokumen ataupun dalam satu surat. Perlembagaan bertulis ini mengandungi 3 sifat utama. Dia ada 3 sifat yang bertulis lah. Ada 3 sifat. Yang pertama, kukuh dan sukar untuk dibuat pindaan, melainkan ada peruntukan dalam perlembagaan tersebut yang membolehkan ianya dipindah. So kalau merujuk kepada dalam negara kita, perlembagaan negara kita pada hari ini boleh dipindah dan dia tidak statik, dia boleh dipindah, tetapi ada syarat-syarat untuk pindaan dia. Nanti saya akan terangkan syarat-syarat kalau nak pindah perlembagaan lah. Okey, sifat yang kedua adalah Parlimen mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang terhadap perkara yang terkandung dalam perlembagaan, tetapi Parlimen dilarang untuk membuat undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan asasi. Dan sifat yang ketiga adalah Mahkamah mempunyai kuasa untuk mentafsir undang-undang,
Contohnya atas parlimen. So mahkamah lah yang bertanggungjawab untuk mentafsir undang-undang. Undang-undang ni maksudnya menjatuhkan hukuman undang-undang yang telah digubal ataupun dibuat di peringkat yang ada dalam perlembagaan lah. Okey, perlembagaan tidak bertulis perlu merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu teks ataupun dokumen ataupun surat. Contohnya Akta Parlimen dan keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah itu adalah merupakan perlembagaan tidak bertulis. Okey, dari segi pengenalan dia, perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dalam sebuah negara. Itu merujuk dalam negara Malaysia ialah perlembagaan ni dia berada di peringkat paling atas, iaitu undang-undang yang paling tertinggi, akta paling tertinggi. So jadinya kalau undang-undang yang digubal ataupun undang-undang di peringkat negeri ataupun peringkat mana pun, kalau bercanggah dengan undang-undang, bercanggah dengan perlembagaan, maka undang-undang ataupun undang-undang yang dibuat itu adalah terbatas secara alternatif. Dia setakat mana yang bercanggah lah, dia tak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Undang-undang lain terbatas jika berlawanan dengan perlembagaan. Perlembagaan merupakan sebuah dokumen yang mengandungi undang-undang asas dan tertinggi dalam negara kita. So sebab itulah perlembagaan ni merupakan salah satu orang cakap panduan oleh pihak kerajaan untuk mentadbir negara. So menjadi asas lah kepada sebuah negara, dan sebuah kerajaan tu perlu untuk mengikut ataupun perlu patuh kepada perlembagaan dalam negara. Sebagai undang-undang asas dan tertinggi, perlembagaan mengandungi peruntukan mengenai agama, bahasa, kewarganegaraan, sistem pemerintahan, hak asasi dan sebagainya yang merangkumi kehidupan rakyat. So dalam perlembagaan ni dia ada unsur tradisi. Unsur tradisi ni saya akan sentuh nantilah apa maksud tradisi dan sebagainya. Jadi dalam perlembagaan ni dia kamu kena tahu sebagai rakyat Malaysia, kamu kena tahu perkara-perkara basic dalam perlembagaan. Contohnya mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, mengenai agama Islam sebagai agama persekutuan, kewarganegaraan, perkara-perkara yang basic itu kamu kena tahulah peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan. Mungkin negara kita mempunyai perlembagaan tulis seperti perlembagaan persekutuan, perlembagaan negeri dan undang-undang yang digubah oleh parlimen ataupun dewan undangan negeri. Okey, dari segi definisi, perlembagaan adalah satu dokumen yang mengandungi satu set hak, susunan, peraturan, kuasa dan prosedur yang mengawal hubungan antara autoriti awam dalam sebuah negara dan autoriti awam dengan rakyat. Perlembagaan juga adalah kumpulan kaedah atau cara dan panduan untuk mengatur pentadbiran sesebuah negara. Contoh, panduan asas untuk membuat undang-undang supaya kerajaan yang memerintah boleh mengatur negara dengan lancar dan saksama. So, kita nak buat undang-undang ni mesti berpandukan kepada perlembagaan. Kalau tak ada perlembagaan, mungkin undang-undang ni akan menjadi berat sebelah, akan menekan rakyat dan sebagainya lah. So, kita pihak kerajaan, kalau dia nak buat sesuatu akta ataupun nak buat sesuatu undang-undang, dia kena berpandukan kepada perlembagaan. Perlembagaan ni merupakan satu kitab ataupun asas lah kepada pemerintah untuk menentukan ataupun melincing pentadbiran dalam negara. Okey, semua kerajaan ataupun negeri beroperasi dengan satu perlembagaan utama atau asas yang menjadi kerangka perlembagaan dan undang-undang yang lain. Perlembagaan wujud dari kehendak keadaan semasa dan diasaskan oleh kerajaan untuk menjamin semua yang terkandung dalam perlembagaan itu. Perlembagaan ni dia akan mengikut keadaan semasa ataupun kehendak semasa, kehendak masyarakat. Jadi maksudnya perlembagaan ni boleh dipindah mengikut situasi semasa. Contohnya kalau kita tengok, contohnya undi 18 tahun. Kalau dulu nak mengundi kena umur 21 tahun. Tapi sekarang telah diluluskan di parlimen, mendapat persetujuan ahli-ahli parlimen supaya pindaan perlembagaan dibuat untuk rakyat Malaysia ni umur 18 tahun dah boleh mengundi. Umur 18 tahun dah boleh menjadi calon untuk jadi pemimpin. Itu sebab mengikut keadaan semasa ataupun tuntutan semasa. Sebabnya rakyat kita sekarang ni umur 18 dah matang, dah boleh berfikir, dah boleh memimpin dan sebagainya. Macam kamu lah sekarang ni dah matang, dah boleh berkahwin dan sebagainya lah. Okey, kejap. Doktor? Ada, yes, kejap. Sekejap. Okey, doktor. Okey.
Okey. Ada nak tanya apa tadi? Saya doktor, saya nak tanya. Ya. Doktor, macam mana proses pertukaran negeri Sabah kepada wilayah Sabah? Proses pertukaran negeri Sabah dan wilayah Sabah. Okay. Betul doktor. Itu sebenarnya isu-isu politik saja sebenarnya. Dia kalau ikutkan, dia terkandung dalam MA 63 tu, apa perjanjian Malaysia 1963 tu. Kamu kena baca tu perjanjian Malaysia 1963 dan syarat-syarat dia tu ada dalam tu. Tetapi sekarang ni biasalah orang politik kan, orang politik dia ambil kesempatan kepada apa yang berlaku. Contohnya dia nak menarik orang cakap, nak menarik perhatian masyarakat, nak menarik sokongan masyarakat, dia akan buat isu. Dia akan buat isu, contohnya dia buat tukar daripada negeri Sabah Sarawak dia tukar jadi wilayah Sabah Sarawak. Contoh wilayah ni nampaklah dia punya tu besar sikit. Dia macam tak terikat dengan orang cakap macam negeri ni dia macam terikat. Wilayah tu maksudnya macam dia nak menuju kepada kebebasan lah. Nak jadi negara sendiri macam tu lah. Tapi ini hanyalah kepada orang cakap isu-isu politik saja. Dia tak lebih. Tapi hubungan Sabah Sarawak dengan Tanah Melayu dia terikat melalui perjanjian ataupun perlembagaan MA 63 1963. Kena baca perlembagaan tu. Itu hanya politik saja, retorik lah orang cakap. Okey ke? Ke ada pendapat lain? Okey ke? Yang bertanya tadi siapa? Doktor. Okey doktor. Alright. So kadang-kadang orang politik ni dia ambil kesempatan lah. Biasa politik, biasa mana-mana parti pun sama. Mana-mana parti pun kita tak boleh ada. Mana-mana parti pun dalam Malaysia ni semua sama. Dia akan ambil kesempatan ke atas isu yang berlaku. Contohnya kalau mana-mana lah yang malah ada nak bagi contoh mana-mana parti politik dalam Malaysia ni semua sama. Semua sama. Kita tak boleh nak duduk parti ni macam tu, parti ni macam tu. Tak. Semua sama saja. Parti politik dalam Malaysia ni semua sama. Dia nak menarik perhatian ataupun nak menarik sokongan rakyat, dia akan buat isu. Isu kauman, isu wilayah, isu apa dan sebagainya. Tambah sekarang kita dah nak masuk pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sarawak kan. Benda-benda macam ni akan timbul lah. Wilayah Sarawak. Lepas tu ada calon daripada parti mana saya tak pasti. Kata kalau undi dia orang akan buat sampai Sarawak ni keluar daripada Malaysia. Sarawak ni akan jadi negara sendiri. Benda tu tak betul lah. Sebab kita terikat dengan perjanjian Malaysia 1963. Kena baca perlembagaan 1963 tu lah. Dan pindaan nak buat nanti saya akan ceritalah macam mana pindaan perlembagaan ni boleh berlaku dengan persetujuan apa, yang tu nanti kita akan masuk sentuh lah. Okey, seterusnya. Perlembagaan tidak bertulis di Malaysia terdiri daripada Akta Parlimen, keputusan mahkamah serta adat-adat tempatan. So adat-adat tempatan ni dikira sebagai perlembagaan tidak bertulis. Terdapat 3 senarai dalam perlembagaan persekutuan. Okey, ni penting terdapat 3 senarai ataupun pembahagian kuasa dalam perlembagaan persekutuan. Yang pertama senarai persekutuan iaitu kuasa kerajaan persekutuan. Yang kedua senarai negeri ataupun kuasa kerajaan negeri, dan yang ketiga ada senarai bersama, iaitu bersama ni kerajaan negeri boleh buat keputusan, kerajaan persekutuan pun boleh buat keputusan dan mereka bersama-sama untuk melaksanakan satu perkara lah. Okey, kalau nak tengok senarai persekutuan, kalau kamu nak tengok senarai persekutuan, kamu tengoklah kementerian yang ada ataupun kamu nak tengok bidang kuasa kerajaan persekutuan, kamu tengok bidang kementerian yang ada dalam negara kita. Itulah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Contohnya Kementerian Pertahanan, contohnya Kementerian Dalam Negeri, contohnya Kementerian Pembangunan Wanita, contohnya macam-macam lagi ya. Okey, kalau senarai negeri dia ada senarai dia seperti tanah, agama Islam, PBT, bukan PBT senarai bersama ataupun kerajaan persekutuan lah. Rasanya senarai bersama PBT ya. So dia ada senarai dia, nanti saya akan tunjuk. Perlembagaan persekutuan Malaysia mengandungi 131 perkara yang menyentuh berbagai aspek perintah seperti kebiasaan asasi, kuasa dan kedudukan yang di-Pertuan Agong, keistimewaan Raja-Raja Melayu dan hak orang Melayu, soal bahasa Melayu, agama, kewarganegaraan, kehakiman dan sebagainya. So ini adalah merupakan perkara-perkara basic ataupun perkara-perkara yang kandung dalam perlembagaan persekutuan Malaysia.
Okey, ni ni senarai. Ni pembahagian kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Kalau kita tengok kat sini, boleh nampak ke? Boleh nampak tak? Nampak doktor. Okey, nampak Kita tengok senarai persekutuan. Hal ehwal luar negara, Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan, Kewangan, Kewarganegaraan. Sebab itulah kamu sebagai pelajar pengajian kenegaraan, kamu kena tahu sebab kadang-kadang dia jadi isu tau. Kadang-kadang keluar isu. Contohnya pertahanan askar contohnya berperang di Sabah contohnya berperang di Sabah. Kenapa negeri tak orang cakap tak campur tangan? Sebab itu adalah merupakan senarai persekutuan dan kerajaan persekutuan yang bertanggungjawab untuk bahagian pertahanan, orang cakap bahagian mengawal keselamatan dan sebagainya lah. Okey buruh dan keselamatan sosial, pelajaran, pengangkutan dan perkapalan, kerja raya persekutuan dan tenaga, penerbitan dan penapisan. Sebab itulah kalau kita tengok, kalau jalan-jalan persekutuan, kalau rosak, kita tak boleh nak salahkan kerajaan negeri, tak repair. Contohnya di Pahang, contohnya kalau jalan persekutuan, dia ada jalan negeri dan jalan persekutuan. Kita tak tahu pun, tapi kita main hentam. Apa kerajaan negeri ni tak repair jalan. Dia nak repair jalan sebab bukan bidang kuasa dia orang. Ni adalah bidang kuasa persekutuan ataupun di bawah Jabatan Kerja Raya lah. Sepatutnya yang merepair jalan tersebut. So kita kena faham bidang-bidang kuasa ni lah. Penerbitan dan penapisan. Penerbitan ni maksudnya kalau kita nak ambil lesen untuk nak terbit atau nak jadi penerbit ataupun nak pencetakkan, kita kena ada lesen. Itu adalah merupakan senarai persekutuan. Ukur undang-undang jenayah dan sivil, perdagangan dan perusahaan, ubat dan kesihatan, pilihan raya persekutuan, pilihan raya persekutuan, hari pelepasan persekutuan, panggung wayang dan tempat hiburan, kebajikan orang asli, perumahan persekutuan, syarikat kerjasama dan sebagainya. Okey, kita tengok senarai negeri tak? Senarai negeri di bawah dia ada ataupun kuasa bidang kuasa kerajaan negeri, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat orang Melayu terletak dalam senarai negeri. Sebab itulah kalau kamu perasan kan, kalau orang kena tangkap khalwat, kalau dia kena di negeri Selangor, dia punya denda dia mungkin sampai RM5,000. Kalau dia kena dalam penjara, contohnya denda RM5,000 dalam penjara. Kalau dia kena tangkap di Kedah, dia punya denda dia lain, mungkin RM2,000 dan tak ada penjara. Dia bawah orang cakap bidang kuasa kerajaan masing-masing, kerajaan negeri. Itu sendirilah. Mungkin dia di negeri di negeri Kedah mungkin dia sebat, dia pakai sebat. Tapi tak di Selangor. Sebab dia bawah kerajaan negeri lah. Kalau bawah kerajaan persekutuan, dia akan selaraskan. Tetapi undang-undang ni tak boleh bercanggah dengan perlembagaan, perkara-perkara yang ada dalam perlembagaan. Pertanian dan perhutanan. Soal tanah. Soal tanah ni satu kita kena tahu. Ini benda basic. Tanah ni memang hak kerajaan negeri. Kalau kerajaan persekutuan nak buat apa pun, bangunan ataupun pembangunan di satu tanah kerajaan negeri, dia kena minta kelulusan kerajaan negeri. Contohnya Putrajaya dulu. Putrajaya tu berada di bawah kuasa negeri Selangor ataupun tanah tu adalah bidang kuasa kerajaan negeri Selangor. So masa tu kerajaan persekutuan dia nak bangunkan Putrajaya. So dia minta kelulusan daripada kerajaan negeri dah. Dan kerajaan negeri jual macam minta pampasan lah. Sebab tu adalah hak kerajaan negeri. Dia minta pampasan daripada kerajaan persekutuan. Masa tu Tuan Mahathir, saya tak tahu lah berapa pampasan yang dapat lah. Tetapi kerajaan negeri berhak untuk meminta pampasan daripada kerajaan persekutuan. Kerajaan tempatan, perkhidmatan tempatan, kerja raya negeri dan pengalian air. Sebab itulah kalau kita tengok air, dia di bawah kerajaan negeri kerajaan negeri masing-masing. Hari pelepasan negeri, maksudnya hari pelepasan negeri ni hari cuti lah. Sebab tu kalau kita tengok kalau menang bola, dia umum cuti di setiap negeri. Itu adalah hak ataupun bidang kuasa kerajaan negeri. Kita tak ada petikai lah. Kita duduk kat KL, contohnya Johor cuti sebab menang bola. Tapi kalah lah Piala Malaysia lepas kan. Tapi kalau menang itu dia dah umum lah. Dia dah umum cuti sebab tu hak dia untuk nak beri cuti kepada rakyat negeri Johor. Itu KL, dia umum cuti. Doktor, KL kan. saya ada soalan boleh? Okay. Macam yang tadi doktor cakap pasal kerajaan negeri dari segi perhutanan dan juga perhutanan, kalau misal kata maksud air bersih tu mengalir daripada negeri lain masuk ke negeri lain, di bawah kuasa negeri mana satu tu doktor? Dia di bawah kerajaan, dia kena berunding lah.
Dia kena berunding antara kerajaan negeri. Contohnya macam isu air ni, contohnya berlaku di antara Kedah dan Penang. Air Kedah ni disalurkan kepada Penang dengan perjanjian dulu-dulu lah, hanya beli beberapa sen sahaja. Lepas tu kerajaan negeri Kedah sekarang ni dia cuba nak naikkan tarif air tu yang dijual kepada Pulau Pinang. Tapi Pulau Pinang tak setuju sebab dah ada perjanjian dulu lah. Itu di antara kerajaan negeri sama kerajaan negeri. Tetapi pengurusan air ni dia ada dalam senarai bersama, iaitu kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Kerajaan pusat pun boleh masuk campur lah. Maksudnya macam tu lah. Faham ke? Faham doktor. Kita tengoklah isu-isu air ni banyak berlaku lah. Contohnya di Kedah dan Penang lah. Kedah salurkan air bersih kepada Pulau Pinang dengan orang cakap dengan perjanjian lah berapa puluh tahun daripada dulu. Ini berlaku setelah jadi isu ni sebabnya kerajaan negeri Kedah lain parti yang memerintah, kerajaan negeri Pulau Pinang lain parti yang memerintah. Itu akan jadi isu. Kalau parti yang sama tak ada masalah, dia boleh bermuafakat lah. Macam tu maksud dia. Faham ke? Faham doktor. Alright. Penyiasatan untuk masuk negeri, penyu dan penangkapan ikan di sungai. Ini adalah bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, seterusnya kita tengok senarai bersama. Senarai bersama ni maksudnya kedua-dua kerajaan ni boleh duduk bersama untuk buat perkara tersebut ataupun buat keputusan tersebut. Kita tengok berkenaan dengan biasiswa. Sebab itulah kita ada biasiswa kerajaan negeri, biasiswa persekutuan, ada dua-dua. Kebajikan masyarakat. Sebab tu kalau kita tengok, kalau dalam pejabat kebajikan masyarakat, dia ada dua staf. Yang pertama staf daripada kerajaan negeri, yang kedua staf daripada kerajaan persekutuan. Maksudnya kalau staf daripada kerajaan negeri lah yang bayar gaji dia. Tapi dia orang duduk dalam pejabat yang sama dan dia orang melaksanakan tugas yang sama untuk membantu masyarakat. Itu dipanggil sebagai senarai bersama. Soal kesihatan awam, perancangan bandar dan kampung, pepalitan dan pengairan, pengembaraan, pemulihan tanah lombong, kebudayaan dan sukan, ternakan haiwan, kutu raya dan penjajah. Kutu raya ni maksudnya gelandangan. Dia bawah dua, kuasa bidang kuasa kerajaan persekutuan dan juga bidang kuasa kerajaan negeri. Penjajah tepi jalan tu. Pelindungan binatang negeri dan burung liar, pengurusan air. Ini adalah senarai bersama. Maksudnya kedua-dua kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri boleh melakukan benda yang sama dan buat keputusan untuk perkara-perkara yang tersenarai dalam senarai bersama. Okey ya. Seterusnya. Okey, perlembagaan boleh dikatakan sebagai satu dokumen yang mengandungi segala undang-undang dan peraturan asas dalam negara ya. Doktor, saya nak tanya tentang yang Kementerian Dalam Negeri tu doktor. Okey. Contohnya macam Sabah dan Sarawak kan doktor? Dorang yang untuk pengurusan immigration tu doktor, di bawah kerajaan mana doktor? Okey, untuk pengurusan immigration, kalau Sabah Sarawak, kalau kita ikutkan, dia ada dalam perkara ataupun perjanjian MA 63, iaitu pengurusan immigration atau sepadan dia urus sendiri. Sebab itulah dia buat syarat tu, syarat yang telah disetujui lah oleh semua persekutuan dan juga kerajaan negeri semasa Sabah Sarawak untuk masuk dalam Malaysia lah, dia ada syarat, iaitu ada beberapa syarat lah, nanti ada lah dalam ni saya akan terangkan syarat dia. Yang pertama berkenaan immigration lah, dia nak letak immigration di bawah kuasa dia sendiri. Sebab itulah kalau kita nak pergi Sabah Sarawak, kita kena ada pasport ataupun kena tunjuk IC dan kena melalui immigration. Tak macam kita ke negeri-negeri lain lah yang bebas lah. Tapi itu adalah termaktub dalam syarat semasa kemasukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia. Nanti kita akan sentuh lah. Setiap negara perlu mempunyai perlembagaan kerana perlembagaan menentukan hala tuju politik sesebuah negara. Contoh di Malaysia, perlembagaan moden hanya diperkenalkan setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan diperkemaskan setelah terbentuknya Persekutuan Malaysia pada tahun 1963, iaitu kemasukan Sabah Sarawak dan Singapura. Okey, tujuan utama perlembagaan yang pertama untuk menyelaras pemerintahan sesebuah negara. Kenapa dikatakan sebagai untuk menyelaras? Kerana dalam perlembagaan itu dah terkandung perkara-perkara asas, perkara basic yang perlu kerajaan ikut dan tak boleh bercanggah dengan perlembagaan.
merupakan garis panduan pembentukan undang-undang dalam negara. So kerajaan dia nak buat undang-undang, dia kena rujuk kepada perlembagaan yang ada dan tidak boleh bercanggah dalam apa perkara yang terkandung dalam perlembagaan. Yang ketiga, memberi jaminan dan perlindungan kepada rakyat. So dalam perkara-perkara dalam perlembagaan ni dah ada jaminan. Dah terkandung secara keseluruhan berkenaan dengan rakyat, berkenaan dengan warga negara, berkenaan dengan macam-macam agama dan sebagainya. So, memberi jaminan dan perlindungan kepada rakyat. Okey, perlembagaan mestilah dipegang teguh dan seimbang dengan hasrat orang ramai. Kenapa dikatakan seimbang? Sebablah perlembagaan kita ni boleh dipindah seimbang. Apa orang cakap? Seiring dengan keadaan semasa. Contohnya pilihan raya kita tengok. Kalau dulu pilihan raya yang pertama, kursi yang dipertandingkan pilihan raya umum hanya 52 kursi saja. Kalau kita, sebab dulu orang tak ramai. Tak ramai maksudnya satu kawasan tu taklah sampai beratus-ratus ribu orang. Jadi tak perlu kursi yang banyak lah untuk bertanding. Tapi sekarang ni dengan kedudukan semasa, orang masyarakat semakin ramai dalam satu parlimen pun semakin ramai, jadi kita buat pertambahan kursi parlimen untuk mewakili masyarakat. So kena pindahlah perlembagaan, kena buat persempadanan semula pilihan raya, kena buat pindaan dalam perlembagaan. Jadi ikut keadaan semasa. Jadi sampai sehingga sekarang kursi parlimen kita adalah, ataupun kawasan parlimen kita dalam Malaysia ni sebanyak berapa? 200 apa? Ahli parlimen kita ada berapa banyak? 422. Betul. Sampai sekarang ni ahli parlimen ataupun kawasan parlimen ataupun kursi parlimen dalam negara kita adalah sebanyak 222 kursi parlimen. Ataupun 222 orang ahli parlimen. So kalau 222 nak dapat 2/3 berapa banyak kursi kena perlu? Dapat 2/3. 2/3 daripada 222 mungkin dalam 146 kot. 146 orang lah baru kita boleh dapat 2/3. Kenapa nak dapat 2/3? Kenapa parti-parti politik ataupun kerajaan ni dia nak sangat dapat majoriti ataupun dapat menang dalam kursi parlimen 2/3? Sebabnya nanti saya akan cerita. Dia akan jadi kerajaan ke doktor? Memang dia akan jadi kerajaan. Kalau nak jadi kerajaan dalam negara kita ni mudah. Nak jadi kerajaan kita boleh dapat simple majority. Maksudnya 222 kalau kita dapat 113 kita dah menang, boleh jadi kerajaan. Tetapi kerajaan ataupun parti politik ni, gabungan parti politik ni, dia nak dapat 2/3 tu kenapa? Kenapa dia nak dapat 2/3? Nanti saya akan beritahu kenapa. Mungkin ada sebab dia. Sebab dia sangat-sangat penting lah. Dia ada kena-mengena dengan perlembagaan. Okay, ya. Nanti dia akan masuk bab tu. Okey. Banyak negara mempunyai perlembagaan tulis yang secara praktisnya disokong oleh pelbagai dokumen tambahan dan sumber lain yang menguatkan perjalanan perlembagaan itu sendirilah. Perlembagaan yang berfungsi adalah perlembagaan yang hidup dan dinamis, iaitu ianya tidak beku setelah digubal pada kali pertama dan diubah suai serta dikemas kini mengikut keadaan dan tuntutan semasa. So perlembagaan kita ni adalah perlembagaan yang dinamis lah. Sebab kita telah buat pindaan, macam-macam pindaan kita telah buat mengikut kesesuaian dan keadaan semasa masyarakat. Okey. Kandungan ringkas Malaysia. Okey, ini senarai persatuan macam saya cakap tadi lah. Haiwan luar negara, pertahanan, keselamatan yang senarai tadi ya. Senarai bersama, senarai negeri. Okey, latar belakang perlembagaan Malaysia. Perlembagaan persatuan yang ada hari ini terhasil daripada 4 fasa ataupun 4 peringkat. Yang pertama, fasa perlembagaan pertama iaitu sejarah pembentukan perlembagaan Malaysia bermula sejak abad ke-19 oleh penjajah British semasa mereka menguasai Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. Selepas Perang Dunia Kedua, Jepun berundur dari British memperkenalkan Perlembagaan Kesatuan Malaya 1946, iaitu dinamakan sebagai Malayan Union. Pada 1 April yang memberi peruntukan kepada British untuk mentadbir Tanah Melayu berdasarkan kepada cantuman perintah dalam Majlis Mesyuarat Kesatuan Tanah Melayu dan perintah dalam arahan Diraja bertarikh 23 Mac 1946. So fasa pertama ni adalah daripada pembentukan Malayan Union lah. Malayan Union ni adalah merupakan perlembagaan pertama Persatuan Tanah Melayu. Perubahan Malayan Union disertai dengan satu perlembagaan yang dinamakan Perlembagaan Malayan Union 1946. Perlembagaan dan perjanjian ini telah dibatalkan pada 1 Februari 1948 kerana mendapat tentangan daripada Raja-Raja Melayu dan rakyat Tanah Melayu. So
Melayu Union ni, Perlembagaan Melayu Union ni dia ada syarat-syarat dia yang merugikan rakyat. Raja-raja Melayu, kuasa-kuasa Raja Melayu telah orang cakap dikurangkan berkenaan dengan cukai dan sebagainya. Lepas tu dari segi kewarganegaraan, kemasukan orang-orang asing diberi kewarganegaraan, so mendapat tertangan dan telah dimansuhkan. Fasa yang kedua adalah perlembagaan yang kedua. Selepas Melayu Union dibubarkan, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada tahun 1948. Ini fasa yang kedua, iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Melalui perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, satu perlembagaan baru telah digubal dan berkuat kuasa pada 1 Februari 1948 yang dinamakan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di bawah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, kerajaan pusat terdiri dari seorang Pesuruhjaya Tinggi British, sebuah majlis mesyuarat, sebuah majlis perundangan mempunyai anggota rasmi dan sebilangan besar anggota tidak rasmi yang dipilih dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, itu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. So, fasa yang ketiga, iaitu Perlembagaan yang ketiga adalah apabila kemenangan Parti Perikatan pada Pilihan Raya Umum yang pertama 1955, secara tidak langsung Parti Perikatan menjadi kerajaan memerintah pada masa itu. So Parti Perikatan sekarang ni adalah Barisan Nasional lah. Parti telah menuntut agar pihak penjajah British mengadakan satu persidangan perlembagaan di London pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956. Perundingan ini dihadiri oleh 4 orang wakil raja dan wakil-wakil kaum di Malaysia termasuk Ketua Menteri Tunku Abdul Rahman. Ketua Menteri ni maksudnya Perdana Menteri lah dulu. Tapi Tanah Melayu dia panggil Ketua Menteri. Okey, dalam persidangan tu dicadangkan agar ditubuhkan sebuah suruhanjaya bebas untuk mengubah satu perlembagaan baru untuk Persekutuan Tanah Melayu sebagai langkah pertama ke arah mendapat kemerdekaan lah. Sedangkan itu telah berjaya menubuhkan sebuah suruhanjaya perlembagaan untuk Persekutuan Tanah Melayu. Hasilnya pada bulan Mac 1956, satu suruhanjaya ditubuhkan iaitu Suruhanjaya Perlembagaan ataupun dikenali sebagai Suruhanjaya Red. Dipengerusikan atau dianggotai oleh Lord Reid daripada England, iaitu pengerusi dia, dan beberapa orang pakar undang-undang yang dilantik iaitu daripada UK Sir Ivo Jennings, daripada Australia Sir William McKell, daripada India Hakim bin Malik dan daripada Pakistan iaitu Hakim Abdul Hamid. So ini adalah merupakan anggota-anggota yang mengkaji perlembagaan dalam Suruhanjaya Red. Ini adalah tokoh-tokoh dia. So semasa isytiharan kemerdekaan, saya rasa ada Sir William McKell ni ada. William McKell, Ivo Jennings tak pasti. So William McKell ni saya rasa ada. Hakim bin Malik ni sebab ada. Okey, Suruhanjaya ini bertujuan bagi mengubah satu perlembagaan baru untuk Persekutuan Tanah Melayu bebas dan merdeka. Pelantikan orang luar dalam pengubahan perlembagaan ini adalah untuk mengelakkan daripada masalah berat sebelah. Contohnya masalah berat kepada satu kaum dan sebagainya lah. Suruhanjaya Red telah mengadakan referendum di kalangan semua penduduk Tanah Melayu termasuk orang awam, parti politik, badan awam dan sebagainya. Pada Oktober 1956, Suruhanjaya Red telah berjaya menerima 131 cadangan daripada penduduk Tanah Melayu. So 131 tu adalah merupakan 131 perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu lah. Itulah dia. Pada keseluruhannya, Suruhanjaya Red menggunakan cadangan yang dikemukakan oleh Parti Perikatan sebagai asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. So didraftkan oleh Parti Perikatan lah. So yang macam itulah. So tokoh-tokoh ini menghasilkan satu rangka perlembagaan yang kuat untuk Perlembagaan Tanah Melayu yang merdeka pada bulan Februari 1957. Rangka perlembagaan itu kemudian dikaji oleh sebuah jawatan kuasa kerajaan yang mengandungi 11 orang ahli iaitu 4 orang wakil dari Raja Melayu, 4 orang wakil daripada Parti Perikatan, Pesuruhjaya Tinggi British, Setiausaha Persekutuan dan juga Peguam Negara. Rangka perlembagaan itu kemudian dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan dan diluluskan pada 15 Ogos 1957 serta berkuat kuasa pada 27 Ogos 1957. Pada akhirnya telah diisytiharkan sebagai Perlembagaan Persekutuan pada 31 Ogos 1957 sekaligus mendaulatkan Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara bebas dan merdeka. Perlembagaan asas ini digunakan sehingga hari ini dengan dilakukan beberapa pindaan. So sampai hari inilah perlembagaan asas ni ada dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan dilakukan beberapa pindaan lah selepas kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura. Okey, fasa yang keempat iaitu ataupun perlembagaan yang keempat adalah
6 tahun selepas Melaya merdeka pada 31 Ogos 1957, negeri Singapura, Sabah dan Sarawak bergabung dengan Melaya untuk membentuk negara Malaysia. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tidak lagi sesuai lagi dan diwujudkan Suruhanjaya Kobra untuk nak kaji pada April 19 bagi melihat reaksi Sabah dan Sarawak terhadap pembentukan Malaysia. So kita tak sesuai lah dulu sebab masa Suruhanjaya dia kaji pasal Tanah Melayu saja, tapi ni Sabah Sarawak Singapura nak masuk, dia kena buat Suruhanjaya baru untuk nak mengkaji ataupun mendapat pandangan daripada masyarakat Sabah dan Sarawak dan juga Singapura. Daripada pandangan itulah nanti dia akan masuk senarai dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Pada 9 Julai 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura menandatangani Perjanjian Malaysia. Parlimen Persekutuan telah meluluskan Akta Malaysia untuk meminda perkara 1/1 dan perkara 2 Perlembagaan Persekutuan 1957. Akta ini berkuat kuasa pada 16 September 1963 menjadi Perlembagaan Persekutuan Malaysia. So itu adalah merupakan fasa-fasa pembentukan Persekutuan Malaysia sehingga hari inilah. Okey, kita tengok konsep ketertinggian Perlembagaan Malaysia. So konsep ketertinggian ni penting lah. Sebab apa dipanggil konsep ketertinggian. So sekejap kita rehat sekejap. Screen tekak. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya boleh tanya lalu. Okey, kenapa dia kata konsep ketertinggian Perlembagaan Malaysia? Perlembagaan merupakan satu-satunya institusi atau sumber perundangan yang tetap dan tertinggi dalam negara kita. So maksudnya walaupun ketua negara, walaupun ketua kerajaan, ketua negara siapa? Saya nak tanya awak. Ketua negara siapa? Perdana Menteri. Salah tu. Ketua negara. Yang di-Pertua Agong. Ketua negara yang di-Pertua Agong. Ketua kerajaan barulah Perdana Menteri ya. Kena ingat Ketua kerajaan, Perdana Menteri, ketua negara adalah yang di-Pertua Agong. Walaupun ketua negara dia tertakluk juga kepada perlembagaan. Dan perkara-perkara dalam perlembagaan tu dah terkandung dalam bidang tugas yang di-Pertua Agong dan sebagainya lah. Kedudukan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi amat penting untuk negara mengamalkan sistem persekutuan seperti Malaysia kerana dapat memudahkan kerajaan persekutuan menjalankan kuasa pemerintahan dengan licin tanpa perlu bersaing dengan pihak lain. Pihak lain tu maksud apa? Pihak lain tu kerajaan negeri lah. Kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan sebagainya. Sebab kita dah ada senarai lah. Senarai kerajaan persekutuan, senarai kerajaan negeri dan senarai bersama. So tak boleh kita nak cross kuasa untuk nak masuk campur hal-hal ataupun bidang kuasa kerajaan-kerajaan yang ada lah. So sistem pemerintahan kita ni licin lah. Walaupun ada isu-isu ada isu-isu tu berkaitan dengan kerana perbezaan politik. Contohnya negeri ni PKR memerintah. Contoh Selangor PH memerintah, tapi persekutuan PN memerintah. Jadi dia akan bercanggah lah dalam isu-isu mungkin senarai bersama dan sebagainya. Okey, seterusnya Perlembagaan Persekutuan menjadi punca kepada semua undang-undang yang ada. Macam saya cakap tadi, nak buat undang-undang kita kena rujuk Perlembagaan Persekutuan. Kalau undang-undang kita buat tu bercanggah, dia akan automatik terbatas setakat mana bercanggah tersebut lah. Dia tak semua bercanggah, tapi setakat mana bercanggah tersebut akan terbatas secara automatik. Contohnya, ni contoh saya nak bagi lah. Contohnya, Kerajaan Kelantan dia nak buat undang-undang hudud. Tetapi undang-undang hudud ni kita tak guna sebab dalam perlembagaan kita tak ada. Sebab itulah sampai sekarang Kerajaan Negeri Kelantan tak boleh melaksanakan sebab dia bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia. Dia tak boleh buat. Kalau kempen di peringkat negeri itu hanya untuk nak senangkan hati masyarakat Islam, masyarakat orang Melayu. Okey, kita kempen, kalau kita menang kita akan buat undang-undang hudud kat negeri Kelantan. Memang orang kampung dia tak tahu benda ni, dia akan percaya. Tapi bila menang, tak boleh buat. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Kecuali Perlembagaan Persekutuan ni kita pindah, masukkan elemen-elemen hudud tu semua, barulah boleh dilaksanakan. Okey ke? Faham ke? Faham ke? Sejak ni? Faham. Faham ke? Faham. Okey, Perlembagaan Persekutuan menjadi punca kepada semua undang-undang yang ada. Semua undang-undang tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan. Dan sekiranya bertentangan, undang-undang tersebut akan terbatas sejauh mana yang bercanggah itu. Macam saya cakap tadi lah. Okey, Parlimen memperolehi kuasa menerusi perlembagaan dengan kuasa yang terhad dan tidak boleh membuat undang-undang bagi perkara di luar bidang kuasanya. Kena ada peruntukan. Kena tengok peruntukan yang ada diperuntukkan untuk
parlimen buat undang-undang yang berkaitan dengan ni lah. Okey, mahkamah mempunyai kuasa untuk membatalkan sesuatu undang-undang yang digubah oleh parlimen ataupun akta dipanggil akta, dan Dewan Undangan Negeri dipanggil enactment ataupun ordinance. Kalau undang-undang yang digubah oleh parlimen kita panggil akta. Kalau Dewan Undangan Negeri buat undang-undang kita panggil enactment ataupun ordinance. Serta sesuatu yang di luar bidang kuasa ataupun yang bercanggah dengan apa yang diperuntukkan oleh perlembagaan persekutuan. Ini juga bermakna bahawa mahkamah juga tertakluk kepada kehendak-kehendak persekutuan. So maksudnya perlembagaan persekutuan ni adalah tertinggi lah. Okey, kuasa yang di-Persekutuan Agong, Majlis Raja-Raja, Perdana Menteri, Ketua Hakim Negara dan jawatan-jawatan lain juga tertakluk kepada perlembagaan. So senarai bidang kuasa ni dia dah ada dalam perlembagaan. Kena dia tak boleh sebarangan lah untuk buat menggunakan kuasa dia. Okey, Ketua Negara iaitu yang di-Persekutuan Agong. Sekejap. Okey, Ketua Negara ataupun yang di-Persekutuan Agong juga tertakluk kepada perlembagaan. Baginda tidak boleh bertindak sesuka hati tetapi menjalankan tugas mengikut bidang kuasa yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan. Ini Ketua Negara pun sama. Kuasa monarki mutlak Sultan dan Raja tidak lagi wujud selepas penjajahan British dan khususnya selepas pembentukan Malaysia. So kalau dulu Raja ni berkuasa mutlak lah, ataupun dia panggil monarki mutlak, dia berkuasa dalam pentadbiran dan sebagainya. Selepas British datang dia buat perlembagaan, kuasa Raja pun tertakluk kepada perlembagaan. Oleh demikian, tiada sebarang institusi di Malaysia ni yang boleh mengatasi kuasa dan kedudukan perlembagaan. Persekutuan Malaysia, kuasa tertinggi perlembagaan ini dikenali sebagai konsep ketertinggian perlembagaan. Maksudnya tak ada kuasa yang lebih berkuasa daripada perlembagaan. Sebab itulah dipanggil ketertinggian perlembagaan. Okay, ya? Faham ke? Faham, Doktor, faham. So benda-benda basic ni kamu kena tahu lah. Okey, kita masuk kepada kandungan perlembagaan. Mengandungi 15 bahagian, ada 183 perkara dan ada 13 jadual. Perlembagaan persekutuan mempunyai ciri-ciri asas seperti berikut. Yang pertama, perlembagaan mengasaskan Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan, sebagai negara raja berperlembagaan, sebagai negara demokrasi berparlimen. Perlembagaan memperuntukkan Islam sebagai agama persekutuan dan menjamin kebebasan agama. So negara kita adalah negara Islam sebagai agama rasmi persekutuan dan agama-agama lain bebas untuk dianuti lah. Ketinggian perlembagaan dan kebebasan undang-undang, pengasingan kuasa. So konsep pengasingan kuasa ni dia ada dalam peruntukan perlembagaan, iaitu kuasa parlimen, kuasa eksekutif dan kehakiman. So parlimen ni tugas dia untuk buat akta atau undang-undang. Eksekutif ni pentadbiran lah, Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet dan sebagainya. Dan kehakiman ni hakim mahkamah. Sebuah badan kehakiman yang bebas daripada kawalan parlimen dan eksekutif malah mempunyai bidang kuasa yang eksklusif untuk menentukan pertikaian dan hak-hak serta liability lain dalam perlembagaan. Tapi konsep yang kita amal dia lain tau. Walaupun kita dan secara konsep dia adalah pengasingan kuasa, kalau kita tengok secara konsep, secara umum dia adalah pengasingan kuasa. Tetapi secara praktikalnya kita mengamalkan sistem pertindihan kuasa. Sebab apa saya cakap yang tu? Sebabnya kalau kita tengoklah yang dalam perundangan, dalam parlimen, siapa? Perdana Menteri pun ada dalam perundangan. Yang melantik ketua hakim siapa? Yang melantik ketua hakim tu walaupun yang di-Persekutuan Agong yang lantik, tetapi rekomen daripada siapa? Rekomen daripada Perdana Menteri. Sebab itulah saya cakap dia adalah pertindihan kuasa, bukan pengasingan kuasa. Secara konsep dia memang pengasingan kuasa, tetapi secara praktikalnya adalah pertindihan kuasa. Dia bertindih di antara satu sama lain bulat-bulat dia tu. Jadi maksudnya eksekutif ni boleh campur tangan dalam kehakiman. Jadi eksekutif ni juga boleh campur tangan dalam perundangan. Macam itulah. Sebab orang yang sama. Dalam perundangan pun orang yang sama, dalam eksekutif pun orang yang sama. Tapi dalam kehakiman ni orang lain, tetapi direkomen oleh orang yang sama, iaitu orang eksekutif dan juga orang perundangan. Dia tak boleh nak lari lah. Memang konsep
memang praktikalnya kita amalkan sejak daripada dulu macam tu. Nama je konsep pengasingan kuasa, tetapi realitinya ataupun praktikalnya kita mengamalkan sistem pertindihan kuasa. Doktor, Yang tu tak ada dalam buku yang tu tak ada dalam buku. doktor. Ya. Macam isu yang pelantikan IGP tu, doktor, Ketua Polis Negara tu, doktor. Ketua Polis Negara sebab tu saya cakap, Ketua Polis Negara tu sepatutnya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi memang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, tetapi siapa yang rekomen? Kerajaan Perdana Menteri yang rekomen untuk melantik Ketua Polis Negara. Sebab tu dah saya cakap, secara praktikalnya kita pertindihan kuasa, bukan pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa ni secara umum ataupun secara konsep sahaja. Cakap-cakap saja lah. Secara dalam buku lah, orang cakap secara dalam buku dia kita mengamalkan pengasingan kuasa. Kita ada badan eksekutif, kita ada perundangan, kita ada kehakiman. Tetapi secara praktikalnya pertindihan kuasa. Maksudnya eksekutif boleh campur tangan dalam ketiga-tiga badan ni. Faham Faham, doktor, faham. Alright. Semua negeri mempunyai hak, kuasa dan tanggungjawab tersendiri menurut Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan, bahagian 1 peruntukan tetap dan peruntukan kewangan, peruntukan sementara. Bahagian 11 peruntukan sementara. So, ni yang terkandung dalam perlembagaan. Perkara 71, jaminan persekutuan terhadap perlembagaan negeri. Jadi, ni pun dah tetap dalam perlembagaan, dah ada dah perkara 71. Perkara 73 sampai 95E, hubungan antara kerajaan persekutuan pusat dengan kerajaan negeri merangkumi ni pembahagian kuasa-kuasa perundangan, pembahagian kuasa-kuasa pemerintahan, pembahagian beban kewangan. Sebab itulah kerajaan pusat ni dia ada, orang cakap, ada peruntukan untuk setiap kerajaan-kerajaan negeri. Dia ada berkenaan dengan tanah, pembangunan negara, tinjauan persekutuan, agihan persekutuan kepada negeri dan pemeriksaan persekutuan mengenai kegiatan negeri. Sebab itulah setiap, kalau kamu perasan, setiap kuarter ataupun pertengahan, menteri besar ni akan dipanggil oleh Perdana Menteri untuk bentang. Bentang dia punya kegiatan dia, aktiviti ekonomi, kewangan dan sebagainya. Dia berhak untuk memeriksa malih negara bagi kerajaan tempatan. Okey, seterusnya kita tengok unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan. So, dalam perlembagaan ni kita ada unsur tradisi. Apa untuk unsur tradisi? Apa itu tradisi? Tradisi ni kamu dah faham lah apa tradisi. Tradisi itu apa? Tradisi itu adalah diamalkan sejak daripada dulu, daripada zaman-zaman dulu dan terus dibawa kepada sekarang lah. Kalau kita tengok dalam unsur tradisi ataupun tradisi dalam perlembagaan ni, contohnya bahasa Melayu, daripada dulu-dulu, daripada masa mula bentuk persekutuan dan dipersetujui untuk merdeka tu, masa Lord Reid Gubal tu, kita dah ada dalam unsur tradisi ni, dan unsur tu perlu dikekalkan sehingga sekarang lah, dalam perlembagaan lah. Perlembagaan persekutuan dibentuk dengan mengambil kira perkembangan sejarah negara sebelum dan selepas penjajahan. Kebanyakan perkara dalam perlembagaan persekutuan mengandungi amalan yang diwarisi daripada zaman pra-penjajahan, kecuali peruntukan tentang pentadbiran, parlimen dan kewarganegaraan. 4 unsur tradisi yang diwarisi sejak zaman pra-penjajahan dan masih dikekalkan dalam perlembagaan ialah, kita tengok ada 4 unsur ni. Yang pertama, institusi beraja. Sebab raja ni kita pada zaman dulu-dulu lagi, zaman Kesultanan Melayu Melaka dan sebagainya, kita dah ada. So, di bawah unsur tu dalam perlembagaan persekutuan sampai hari inilah. Agama Islam, sampai hari ini, bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu. Ini merupakan 4 unsur tradisi yang ada dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kita tengok satu-satu. Pemerintahan beraja. Semua negeri-negeri di tanah Melayu mengamalkan sistem pemerintahan beraja berabad-abad lamanya, daripada zaman dulu-dulu lagi sebelum British masuk lagi. Di masa penjajahan, kedudukan raja-raja Melayu dipelihara walaupun kuasanya telah dikurangkan. Walaupun orang cakap kuasa telah dikurangkan, tetapi tidak dihapuskan raja-raja Melayu. Melalui Melayu Union dan Persekutuan Melayu, kedudukan raja-raja juga dipertahankan dan walaupun dikurangkan kuasa, tetapi tetap dipertahankan lah. Setelah merdeka, institusi pemerintahan beraja dikekalkan mengikut lunas-lunas perlembagaan. Sistem belajar mutlak dimasukkan digantikan dengan sistem berperlembagaan. So, tak ada lagi lah sistem belajar mutlak. Agama Islam menjadi agama rasmi orang-orang Melayu sejak lebih 600 tahun yang lalu. Walaupun dijajah Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun, orang Melayu masih kuat berpegang teguh kepada agama Islam. Dalam masa pemerintahan British, mereka tidak sangat campur tangan dalam hal ehwal agama Islam lah. So, British dia tak campur sangat dalam hal ehwal agama Islam. Setelah merdeka, kedudukan agama Islam terus dipelihara
yang menjadi agama rasmi bagi Persekutuan. Namun itu agama-agama lain juga bebas diamalkan di Persekutuan Tanah Melayu lah ataupun di Malaysia. So benda ni termaktub dalam Persekutuan, tetapi walaupun bebas diamalkan tetapi tidak boleh orang cakap agama lain ni tidak boleh dikempen kepada orang-orang Islam. Maksudnya tak boleh nak apa orang cakap kempen apa tidak boleh disebarkan kepada orang agama Islam. Agama lain tak boleh disebarkan kepada orang agama Islam. Okay, bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi sejak zaman Persekutuan Melayu Melaka lagi mana bahasa Melayu telah muncul sebagai bahasa perantaraan. Pada masa penjajahan British, Inggeris, bahasa Inggeris telah digunakan dengan luas khususnya dalam aspek pemerintahan negara. Namun penggunaan bahasa Melayu masih lagi dikekalkan. Setelah merdeka, bahasa Melayu telah dijadikan bahasa rasmi Persekutuan melalui peruntukan perkara dalam perlembagaan perkara ini perkara 152 perlembagaan Persekutuan. So ini adalah merupakan berkenaan dengan bahasa Melayu. Okey, kedudukan istimewa orang Melayu ataupun Bumi Putera perkara 153 perlembagaan Persekutuan memperuntukkan tentang kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Bumi Putera, iaitu yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu, kaum Bumi Putera, Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah-sah kaum lain. Antara perkara yang termaktub dalam kedudukan istimewa ini ialah seperti jawatan dalam perkhidmatan awam. Sebab itulah kalau kita tengok dalam negara Malaysia ni, orang Melayu ramai bekerja dalam perkhidmatan awam sebab telah termaktub dalam perlembagaan Persekutuan. Pemberian beasiswa dan bantuan, kemudahan pendidikan, permit dan lesen perniagaan, tanah simpanan. Sebab tu dalam tanah dia ada tanah rizab orang Melayu. Itulah sebab dia termaktub dalam perlembagaan. Perkara 161A, perlembagaan turut mentafsirkan siapa Bumi Putera, Sabah dan Sarawak bagi tujuan pelaksanaan hak istimewa ini di dua negeri berkenaan. Dia termasuk juga dalam hak keistimewaan lah penduduk Sabah Sarawak. Okey, kita tengok satunya pindaan perlembagaan Persekutuan. So ni macam mana kita nak pindah perlembagaan Persekutuan? So perlembagaan Persekutuan boleh dipindah dengan mudah kerana ia boleh dipindah oleh Parlimen dengan kuasanya sendiri. So nak pindah perlembagaan ni, macam mana kita nak pindah dia? Kena pindah melalui Parlimen, melalui perundangan lah, melalui Parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. So kalau nak pindah apa-apa perkara dalam perlembagaan tu, kena bawa ke Parlimen, nanti syarat-syarat dia nanti saya akan beritahu lah. Okey, pindaan perlembagaan boleh dibuat berdasarkan kepada peruntukan perkara 159 dan 161E. Dia ada dua peruntukan, 159 dan 161E. Perkara 159/4 ada setengah perkara boleh dipindah dengan suara majoriti 2/3 dalam setiap-tiap majlis Parlimen ataupun persidangan Parlimen tanpa persetujuan daripada luar majlis Parlimen ataupun tanpa persetujuan daripada mana-mana pihak. Hanya dapat 2/3 majoriti dia boleh pindah. Itu perkara 159/4. Okey, yang kedua perkara 161/E. Sesetengah perkara yang mempunyai kepentingan bagi Sabah dan Sarawak boleh dipindah dengan suara lebih 2/3 majoriti dalam tiap-tiap majlis Parlimen ataupun persidangan Parlimen, dan jika ia dipersetujui oleh yang di-Pertuan Negeri mana-mana negeri, iaitu di antara negeri Sabah dan Sarawak lah. Kalau walaupun dapat 2/3 majoriti sokongan, kalau tak dapat persetujuan daripada yang di-Pertuan Negeri Sabah Sarawak, maka tak boleh dipindah. Okey, setengah perkara hanya boleh dipindah dengan suara 2/3 majoriti dalam tiap-tiap dewan dengan syarat telah mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. So kena dapat 2/3 majoriti, lepas tu kena dapat pula perkenan ataupun persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Okey, kita tengok 4 cara perlembagaan boleh dipindah. Yang pertama, pindaan dengan suara 2/3 majoriti Dewan Parlimen dengan syarat persetujuan oleh Majlis Raja-Raja. So kalau 2/3 daripada 222, saya rasa dalam 146 kan, kalau tak salah. 146 sokongan ahli Dewan, lepas tu dapat syarat daripada Majlis Raja, dia boleh pindah. Perkara-perkara dia adalah, kita tengok. Okey, persetujuan Majlis Raja-Raja bagi membuat pindaan dengan majoriti 2/3 adalah bagi perkara-perkara ini saja. Tengok perkara 10/4, iaitu sekatan-sekatan demi kepentingan selamatan persekutuan, kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Perkara 38 berkenaan dengan Majlis Raja-Raja. So kalau kita nak kurangkan lagi kuasa raja, kita kena buat apa? Kena dapat majoriti 2/3, lepas tu kena dapat persetujuan Majlis Raja-Raja lah. Tapi tak mungkin lah kan, Majlis Raja-Raja mungkin tak setuju lah. Perkara 63/4 keistimewaan Parlimen. Perkara 70 keutamaan yang di-Pertuan Agong, Raja dan yang di-Pertuan Negeri. Perkara 71/1
jaminan persekutuan terhadap perlembagaan negeri. Perkara 72/4 keistimewaan Dewan Negeri. Perkara 152 bahasa kebangsaan. So contohnya mungkin masa depan kita dah tak nak lagi bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi. Kita nak guna bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi kebangsaan. So kita kena ubah. Kita kena buat pindaan kepada perlembagaan. Ubah dia kena dapat 2/3 ahli sokongan ahli Dewan Rakyat, majoriti 2/3, maksudnya 1/46. Dan juga syarat dia satu lagi apa? Syarat satu lagi apa? Izinan majlis. Syarat dia satu lagi kena dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Barulah bahasa Melayu ni tak lagi menjadi bahasa kebangsaan. Mungkin digantikan dengan bahasa Inggeris. Macam itulah syarat-syarat dia. Harap semua faham. Kewarganegaraan, perbezaan kontrak, perkhidmatan, permit dan sebagainya untuk orang Melayu, pindaan perlembagaan persekutuan, kedaulatan raja-raja, semua undang-undang yang berkaitan dengan perubahan sepadan negeri. So kena ada 2/3 dan juga persetujuan Majlis Raja-Raja. Okey, yang kedua, pindaan dengan suara lebih 2/3 ahli Dewan Parlimen bagi satu perkara yang menyentuh kepentingan khas bagi Sabah dan Sarawak dengan persetujuan yang di-Pertuan Negeri. Sabah dan Sarawak Okey So perkara yang bersangkutan pindaan adalah tengok perkara 161/2 berkaitan dengan pemeliharaan kedudukan dari segi perlembagaan negeri Sabah dan Sarawak, keanggotaan dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, hal ehwal agama, bahasa dan kedudukan istimewa Umumtra Sabah dan Sarawak, Akta Immigration. Sebab tu saya cakap tadi, Akta Immigration ni dia dalam bidang kuasa kerajaan negeri itu sendiri. Kewarganegaraan. So kena dapat, kalau nak ubah benda ni, katakanlah kita tak nak ada immigration untuk kalau nak pergi Sabah dan Sarawak, kita tak perlu ada dah immigration, kita tak nak ada. So kita kena buat pindaan perlembagaan supaya immigration tak ada. Jadi kena dapat 2/3 sokongan ahli parlimen, 2/3 sokongan ahli parlimen, maksudnya 1/46 sokongan dan juga persetujuan daripada siapa? Yang di-Pertuan Negeri Sabah Sarawak lah. Okey, yang ketiga, pindaan dengan suara lebih 2/3 majoriti sahaja. Setengah perkara boleh dipindah dengan lebih suara 2/3 dalam tiap-tiap Dewan Parlimen tanpa mendapatkan persetujuan daripada sesiapa pun di luar Parlimen, tanpa persetujuan sesiapa pun di luar Parlimen, contohnya Majlis Raja-Raja ataupun Raja atau Sultan ataupun yang di-Pertuan Negeri. Ini dinyatakan dalam perkara 159/4, pindaan yang dikecualikan daripada peruntukan fasa 3, perkara 159. Okey, so kita tengok perkara-perkara pindaan lebih 2/3 ni, setengah perkara boleh dipindah dengan memerlukan kelebihan suara biasa, iaitu menjadi ni suara 2/3 ni. Contohnya kalau kita nak buat akta, nak buat cukai baru dan sebagainya, cuma mendapat suara lebih 2/3 lah. Jadi sebab tu saya cakap tadi, setiap kerajaan yang memerintah ni dia nak sangat dapat sokongan ataupun kemenangan majoriti 2/3 dalam parlimen. Sebab kalau dia nak buat pindaan dalam perlembagaan, dia mudah untuk dapat lah. Tapi sekarang ni kerajaan-kerajaan yang ada sekarang ni tak ada yang dapat 2/3. Sebab tu lah dulu kita nak tukar untuk buat undi 18 tahun tu, kerajaan yang ada tu dia kena bagi pujuk. Maksudnya dia kena pergi bersembang dengan pembangkang, dia kena minta pembangkang setuju sama, barulah dia boleh buat pindaan kepada perlembagaan untuk undi 18 tahun lah. Itu sebabnya saya cakap kerajaan yang mereka dia nak sangat 2/3 menang 2/3 lah. Okey, seterusnya pindaan dengan suara lebih 2/3. Iaitu tak perlu lagi 2/3, iaitu cuma dapat majoriti mudah. Majoriti mudah ni maksudnya dia dapat 113, dia dah menang. Macam itulah. Okey, setengah perkara boleh dipindah dengan menggunakan kelebihan suara biasa, iaitu majoriti mudah dalam tiap-tiap Dewan Parlimen dan Persidangan Parlimen. Perkara yang boleh dipindah di bawah perkara ini ialah pindaan berhubung dengan kemasukan atau gabungan negeri-negeri dalam persekutuan. Pindaan jadual kedua bahagian 3 perlembagaan persekutuan berhubung ke peruntukan tambahan tentang kewarganegaraan. Pindaan bentuk-bentuk sumpah dan ikrar taat setia. Pindaan pemilihan dan persaraan ahli-ahli Dewan Negara. Perkara-perkara yang berkaitan apa-apa kuasa untuk membuat undang-undang kepada Parlimen kecuali perkara 74 dan 76. Itu sajalah. Perkara-perkara yang boleh dipindah dengan majoriti mudah. Maksudnya kalau dapat undi 113,
dah boleh pindah lah benda tersebut lah. Contohnya macam ni lah apa kewangan contohnya macam perbelanjaan kewangan, dia boleh dapat majoriti mudah, dia dah menang, dia dah boleh lah. Okey, seterusnya kita tengok beberapa pindaan yang telah dibuat terhadap perlembagaan pindaan yang telah dibuat. Tambahan kursi parlimen macam saya kata tadi lah, daripada pilihan raya umum yang pertama 152 kursi saja sampailah sekarang telah ada 222 kursi parlimen. So berlaku pindaan lah. Pemasuhan imuniti bagi Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja yang memerintah negeri bagi kesalahan jenayah. Ini ada isu dia lah. Pemasuhan imuniti ni kalau dulu Yang di-Pertuan Agong, sultan atau raja-raja tidak boleh didakwa di mana-mana mahkamah. Tetapi setelah berlakunya satu tragedi masa Prebet Adam dulu, berlakunya satu tu, lepas tu kerajaan telah meminda perlembagaan untuk menghapuskan imuniti Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu. Jadi maksudnya bila dah pindah, raja-raja Melayu ni dah boleh didakwa kalau mereka melakukan kesalahan. Yang di-Pertuan Agong melakukan kesalahan jenayah, dia boleh didakwa. Tetapi dia didakwa di mahkamah khas raja-raja ataupun di mahkamah khas, bukan di mahkamah biasa, bukan di mahkamah awam. Dia dibicarakan di mahkamah khas. Bukan mahkamah khas untuk inilah, untuk mendakwa ataupun untuk melakukan dakwaan terhadap raja-raja ataupun Yang di-Pertuan Agong kalau jika mereka melakukan kesalahan jenayah. So berlaku pindaan dalam parlimen lah. So masa tu PM yang keempat iaitu Tuan Mahathir memang berbahas dalam parlimen dan sebagainya. Ada orang tak setuju, ada pihak tak setuju, tetapi dia berjaya mendapat sokongan 2/3. Memang dulu masa tu Barisan Nasional memang selalu dapat majoriti 2/3, tu tak ada masalah. Dan satu lagi syarat tu dia berjaya dapat, macam mana dia pujuk tak tahu, dia berjaya dapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Pada mulanya memang tak setuju, tapi macam mana dia ni akhirnya Majlis Raja-Raja bersetuju lah. Ya, yang pergi tutup lampu bilik kita. Okey, seterusnya penstrukturan Mahkamah Tinggi mewujudkan Mahkamah Rayuan di antara Mahkamah Tinggi dengan Mahkamah Persekutuan. Kalau dulu Mahkamah Tinggi saja, lepas tu Mahkamah Persekutuan betul habis. Tetapi sekarang ni Mahkamah Tinggi, lepas tu dia ada Mahkamah Rayuan. Lepas Mahkamah Rayuan dia ada Mahkamah Persekutuan. Kalau kita tengok contoh yang jelas, kita tengok dalam kes Datuk Seri Najib Razak, sekarang ni dah di Mahkamah Rayuan. So Mahkamah Tinggi dia bersalah, dan dia appeal ataupun dia buat rayuan ke Mahkamah Rayuan. So Mahkamah Rayuan pun baru ni dia dikekalkan keputusan Mahkamah Tinggi, dan dia ada satu lagi mahkamah iaitu Mahkamah Persekutuan lah. So dia akan bawa ke Mahkamah Persekutuan. Kalau Mahkamah Persekutuan pun dia didapati bersalah dan dikekalkan hukuman macam Mahkamah Rayuan, maka dia akan terus ke dalam. Itu tahap yang ketiga. So seterusnya perubahan Mahkamah Agung ke Mahkamah Persekutuan. Dulu dia panggil Mahkamah Agung, sekarang ni dia panggil Mahkamah Persekutuan. Okey, kritikan terhadap pindaan. So ini beberapa kritikan lah terhadap pindaan perlembagaan. So nanti kamu baca. Okey, contoh-contoh percubaan meminda perlembagaan yang tidak sepatutnya berlaku, yang orang cakapnya yang di bawah tetapi tak berjaya berlaku. Ni usaha kumpulan 11, artikel 11 yang dianggotai oleh pelbagai pihak termasuk Majlis Peguam, Sister in Islam dan IFFC, iaitu Suruhanjaya Antara Agama-Agama, mempertikaikan perkara 121 kurungan 1A Perlembagaan Persekutuan. Dia orang nak cuba ubah perkara ni lah. Kumpulan ini mendesak supaya kerajaan menghapuskan atau memindah perkara 121 1A kurungan 1A berhubung dengan ni. Kalau 1A ni dia berhubung dengan kedudukan agama Islam tau. Tengok apa kumpulan ni desak supaya dipindah perkara 121 ni. Kedudukan Islam sebagai agama rasmi, fungsi mahkamah syariah dan berkaitan isu murtad. Dia orang nak pindah supaya inilah perkara dia tu berkenaan dengan agama Islam sebagai agama rasmi. Dia orang tak nak agama Islam ni dijadikan agama rasmi dalam Malaysia lah. Pemberian status sama rata antara penganut agama Islam dan penganut agama lain, ditubuhkan Suruhanjaya Antara Agama ataupun Majlis Antara Agama,
atau yang berkuasa mengubah mana-mana hukum Islam yang dianggap oleh mereka merugikan agama lain. Ni adalah tuntutan dia. Sebelah tuntutan kumpulan artikel sebelah ni. Okey ya, dia tuntut seseorang anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Islam tidak seharusnya menjadi orang Islam secara automatik. So maksudnya dia nak ubah perlembagaan tu supaya seorang anak yang dilahirkan daripada keluarga Islam tu dia boleh pilih agama, dia boleh pilih agama. Dia tak jadi automatik sebagai orang Islam. Sekarang ni kalau mak pak kita Islam, kita automatik orang Islam lah. Tapi dia orang ni tuntut supaya boleh pilih. Dia tak automatik. Yang kedua, kebebasan kepada orang-orang bukan Islam yang telah memeluk Islam boleh kembali ke agama Islam, agama asal. Contohnya orang bukan Islam dia peluk Islam. Lepas tu dia nak keluar balik, dia nak pergi ke agama lain. Dia yang tutup tu lah. Tapi kalau ikut perlembagaan kita tak boleh. Kalau orang Islam dia tak boleh murtad. Yang tiga, kes murtad dibicarakan di mahkamah sivil dan bukan syariah serta diberikan hak mewarisi harta pusaka walaupun berlainan agama. So kalau kes murtad kita memang dibicara di mahkamah syariah lah, sebab mahkamah syariah ni berkaitan agama Islam lah. So dia orang minta dibicarakan di mahkamah sivil. Okey, agama Islam tidak dicatat di atas kad menalat. So dia orang nak minta supaya agama Islam, kalau kita agama Islam ni kita ada kan, dia tulis itu agama Islam. Dia orang nak buang agama Islam tu. Okey, sebetulnya orang bukan Islam tidak perlu dikendaki menganut Islam sekiranya ingin berkahwin dengan orang Islam. Orang Islam hendaklah dibenarkan keluar daripada Islam, murtad sekiranya ingin berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa boleh dikenakan apa-apa tindakan undang-undang. Peruntukan untuk membina dan menyelenggara rumah-rumah ibadat orang bukan Islam sebagaimana kerajaan menyediakan dana yang serupa untuk masjid. Mempunyai tuntutan supaya Bible dibenarkan diedar dalam bahasa Melayu secara terbuka. Pengajaran mata pelajaran agama lain sebagaimana Islam di sekolah. Diharamkan program-program Islam yang menggunakan selain bahasa Melayu dari radio dan TV, maka program dakwah agama lain pula hendaklah dibenarkan untuk disiarkan adalah bahasa ibunda masing-masing. So ini adalah merupakan sebelah tuntutan dia. Artikel sebelah lah, tapi gagal mungkin tak relevan kot tuntutan tu. Okey, secara kesimpulan dia, kewujudan perlembagaan sebagai asas undang-undang sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk perjalanan pemerintahan sebuah negara lah. So perlembagaan ini merupakan tulang belakang ataupun panduan asas kepada sebuah kerajaan untuk melaksanakan pentadbiran dengan penuh cekap dan juga adil. Okey, so setakat ni ada apa-apa nak tanya? Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Setakat ni faham doktor. Faham doktor. Okay, alright. So kalau tak ada apa-apa, kita stop setakat ni lah. So jaga diri, jaga kesihatan, selamat bercuti semua. Dan jangan lupa yang kena jawab quiz, tak ada kan? Tak ada yang kena jawab quiz balik. So kita jumpa lagi selepas cuti. Jaga diri, jaga kesihatan, patuh SOP supaya kita terhindar daripada sebarang penyakit. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jangan lupa isi kehadiran. Terima kasih doktor. Baik doktor, terima kasih. Selamat bercuti doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Jaga diri doktor. Terima kasih doktor.